A structure is consisting of two members, a cantilever rod AB of 30 mm diameter and a squared column CD, squared column CD, CD, CD. So which is mounted on the rigid floor as depicted in figure Q1. This figure. The overall length of rod AB, the overall length of rod AB, A to B, and column CD are 100 millimeter and 105 millimeter respectively. Okay, the material for rod AB and column CD are AISI 10445 hot roll and AISI 1018 anneal, respectively. The design requirement for safety factor is 1.5. All the static failure prevention calculation must be based on the criteria of distortion energy theory. CET. Okay, this is the problem. Problem dia ada rod AB dan ada kolom CD. Okay, beban yang bertindak ialah 6 kN dalam arah Z dan juga 6 kN dalam arah Y. Okay, di titik A. Diameter rod ini 30. Panjang keseluruhan A ke B ialah 100 mm. Manakala panjang kolom daripada atas ke bawah. Daripada atas ke bawah. Ya, adalah 105 mm. Dan kita perlu tahu sekarang, rod ini dipasang di kolom ini. Okay, center, kalau kita rujuk kepada center of the rod adalah 25 mm from the top surface of the column. 25. Jadi lebar kolom ini pun 50 kali 50. So kolom ini, rod ini dipasang betul-betul di kedudukan tengah, tengah kolom. 25 mm di situ, 25 mm di bawah. Okay. Baik. Soalan dia, draw the free body diagram of rod B and column CD. Determine the safety factor of the structure, which member is the most critical. Will the structure safe under this loading condition? If an abuse torque of 550 Newton meter about Z-axis is added at free end of the rod, which is at A, will the rod survive? Show the calculation for the rod only. The rod only. Tak perlulah selesaikan untuk bagian kolom. So soalan ketiga ni mengandaikan jika kita tambah satu beban lagi, iaitu beban kilasan di hujung A ini dengan bernilai 550 Nm, will the rod survive or not? Adakah rod ini akan gagal ataupun tidak? Baik, kita soalan pertama ialah untuk menyelesaikan free body diagram. Jadi kita boleh pisahkan, since kita nak tahu soalan kedua tu determine the safety factor of the structure. So idea dia ialah kita akan tentukan safety factor untuk setiap bahagian, setiap anggota, setiap part. So dalam kes ini kita ada dua part saja, A, B dan C, D. Ada dua part, dua anggota. Jadi kita akan tentukan safety factor untuk part AB dan kita akan tentukan safety factor untuk part CD. Dan safety factor yang paling rendah akan mewakili safety factor for the whole structure. Kita akan ambil safety factor yang paling rendah sebagai safety factor untuk structure. Okay, itu dia punya idea. Okay. So, will the structure safe under this loading condition or not is based on the safety factor value. After we calculate it, we get the value, then we decide whether the structure will survive or not. Baik, sekarang kita lukis gambar rajah badan bebas.
pisahkan dia kepada dua komponen, AB dan CD. Okay, so di dalam contoh ini, sebab saya lukis guna Word, jadi nak lukis momen yang melengkung tu agak susah. Wakilkan dia dengan apa? Dengan vektor, vektor double arrowhead. Ini solution ni ialah dibekalkan kepada semua pensyarah untuk menanda kertas jawapan. Jadi penyelesaian tu agak ringkas. Okay. Baik. Ini adalah sistem paksi, kena establish sistem paksi. Okay. Ini sistem paksi. So, di ujung ni ada load FDZ, FDY. Satu dalam mana Z, satu dalam mana Y. Kedua-duanya bernilai 6 km. 6 km. Jadi, saya lakarkan di sini saja. Jadi, jadi force di sini. Force di sini. Jadi kita lihat dulu FDZ. Okay, FDZ, tindak balasnya di ujung sini, mesti ada dalam arah yang sebaliknya. Jadi R, this is not B, this is A, supposedly. This is A. This is A. This is A, This is A, this is point B. So R, D, Z dalam arah sebaliknya. Okay, due to F, A, Y, ke kat ujung ni ada tindak balas. Dalam arah yang berlawan. R, A, Z. R, A, Y. Okay. Dan itu semua daya tindak balas yang terlihat secara tersurat. Okay, ada satu yang tersirat, iaitu moment. So FAY disebabkan oleh kedudukan beban yang bertindak dengan paksi rod ini 90 darjah kalau kita lihat daripada pandangan arah ini. Dia menyebabkan rod ini boleh mengalami lenturan. Boleh mengalami lenturan. Jadi di hujung titik B ini, FAY akan cuba create moment dan bertindak dalam arah lawan jam, maka di titik B akan ada moment tindak balas M B terhadap paksi X. Moment di titik B terhadap paksi X. Okay. So moment ini kita kenal pasti sebagai bending. This is bending moment. Okay, bending. Okay. Jadi kalau awak cuba nak tukarkan dia kepada gambar rajah vektor ini, double arrowhead ni, kamu boleh gunakan hukum tangan kanan lah. Okay, keempat-empat jari kamu, jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking tu, awak akan gulungkan dia mengikut arah ini, arah pusingan ini, dan kamu akan dapat lihat ibu jari kamu akan menghala ke arah belakang, ke arah belakang. Jadi itulah vektor MBX. Baik, itu gambar rajah badan bebas untuk rod AB. Kemudian gambar rajah badan bebas untuk rod anggota CD. So dalam penyelesaian saya ni, saya bagikan terus daripada kepada pensyarah ni, saya terus bagi daripada rod AB ke titik CD. Okey. Soalan ini triknya berada di mana? Triknya berada di titik B ini. Kalau kamu pastikan. Di mana titik B ini terhenti pada jarak 100 mm. Kita tahu panjang keseluruhan rod tadi dalam soalan dia tahu 100 mm.
Jadi jika kita nak cari tindak balas di titik tengah ini, titik tengah DD ini, jadi dia punya titik tengah tu sebenarnya tidak berada pada kedudukan B ni. Dia berada kalau di sini. Okey, di sini. Dia berada di situ. Okey. Jadi sepatutnya tindak balas di sini yang kamu perlu cari untuk 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 memulakan pencarian tindak balas di B sebenarnya. Okey, kamu kena mula di sini. Okey. Apa yang membezakannya ialah kita lihat semak balik di sini pada lakaran saya ni, iaitu ialah pada nilai bending moment ini. So, bending moment ini MBX adalah bersamaan dengan FAY dikalikan dengan jarak rod AB. Okey, rod AB tu iaitu which is 100 mm length. 100 mm length. Okey. Jadi kalau dia berada di tengah-tengah ini, okey, di tengah-tengah ini, di tengah-tengah rod ini, kalau kita lanjutkan dia di tengah ini dan kita ini, saya harap kamu boleh bayangkan dia berada di mana. Maksudnya kamu kena tambah lagi sebanyak 25. Okay. So meaning that kalau kita nak lukis gambar tindak penyelesaian di kolom CD ini, so saya lukiskan di sini. Okay. Dia berada di bawah. Sama dengan satu penyet. Okay. Betul kalah. Tengok tiang dah macam punya impact. Okay. Baik. Jadi kita bukan. Okay. Jadi di sini, ini di sini berada titik B, titik C berada di atas. Sebenarnya pada satu titik B, kalau kita duduk ke sana, kalau kita ke bawah, titik tengah ni ke bawah, jadi dia sinilah. Sini B, sini C, sini D, kita kata titik E lah. Okay, titik E. Saya harap awak boleh tahu di manakah kedudukan E yang saya maksudkan. Kedudukan E. Kalau kita lihat pada pandangan sisi, E yang saya maksudkan ialah seperti dilihat daripada pandangan ini lah. Okay, jadi kedudukan ini ialah titik E. Okay. Atas is C, di sini this is B. Okay, di kedudukan E. Okay. Jadi pakai kamera lain. Okay, terus kita buat part C di situ. Okay. Jadi kalau kita lihat saya ini, so FAY sama dengan RBY tadi. Jadi kat sini tidak ada perbezaan. Okay. Di E, di R, not R. Okay. Boleh pakai R. R-E-Y. Okay. So basically R-E-Y samalah dengan R-B-Y, sama juga dengan F-A-Y. Sama. Kemudian kita ada tindak balas F-A-Z tadi. Okay. Jadi F-A-Z juga berada di sini dalam arah yang sebenarnya dia berada pada arah yang sama seperti ini. Saya harap awak boleh faham kenapa saya arah sama.
Untuk mengelakkan awak confuse, saya pakai notasi yang convention yang standard lah. Okay, jadi daya dalam arah itu. Okay, so F, E, Y. F, E, Z. Okay, F, E, Z. Okay, boleh? Dan moment yang bertindak di titik E ni, okay, M, E dalam arah pasti X. Okay, M, E, X. Itu daya yang bertindak di titik E. Dan pengiraan MEX ialah berbeza dengan MBX. Okay, dia sama FAY sama, dia kalikan dengan AE. Di mana AE is 125 km. Yang ini menyebabkan moment MEX ini berbeza dengan MBX. Dekat sini yang banyak pelajar sebelum ini banyak buat kesilapan. Okay, sebab dia menghafal solution yang diberikan di dalam kelas tanpa memahami. Okay. Jadi sekarang baru kita cari tindak balas di D. Okay, tindak balas di D. Okay. So kita ada daya FEZ menghala ke sebelah positif Z, maka tindak balas dia akan menghala di sana. Di R, di Z. Okay. Dan kita ada FEY menghala ke bawah, maka di D ini F, D, Y. Tindak balas. Kemudian kita ada moment ini, MEX. So again, this is bending moment. Cuba kenalkan, ini this is bending moment. Okay. Maka di bawah ini ada juga bending moment dalam arah berlawanan. M, D, X. Okay. Itu lawan kepada M, E, X. Okay, itu yang tersurat. Yang kita nampak jelas. Jadi, okay, yang ini merupakan tindak balas kepada ini. Yang ini merupakan tindak balas kepada ini. Ini merupakan tindak balas kepada ini adalah tindak balas kepada ini. Okay. Baik. Ada satu yang tersirat, iaitu daya FEZ ini. Daya FEZ ini akan menyebabkan this column akan topple dalam bentuk lenturan. Okay. Dia akan tumbang. Dia tumbang tapi melentur. Jadi FEZ dan juga paksi kolom ini berada pada kedudukan seimbang dan dia cuba hendak melenturkan kolom CD ini dalam pusingan lawan jam. Jadi di D ini akan ada satu lagi moment yang akan bertindak dalam arah ikut jam. Jadi M, D. Jadi kita sebab kali 2 daripada titik yang sama, kita letak D1 sini, D2 sini lah. Okay, jadi di titik D itu ada dua lenturan. Satu akibat daripada MEX, akibat MEX. Dan kalau kita lihat MEX ini diakibatkan oleh FAY, iaitu satu daya di sini. FAY ini di sini. Ini akibat kepada MEX. Manakala MD2X ini adalah disebabkan oleh FEZ. FEZ. Kalau kita lihat FEZ ini pula disebabkan oleh FAZ. Okay. Jadi kalau kita lihat masalah ini secara keseluruhan. Secara keseluruhan kita lihat yang ini daya FAY ini akan cuba memusingkan struktur ABCD ini. FAY. Manakala AZ ni, FAZ ni juga
cuba hendak melenturkan juga struktur CD itu juga. Jadi ada kedua-dua daya ini menyebabkan titik C akan mengalami lenturan. Ada dua lenturan. Itu sebab bila kita lihat lakaran kita ini pun kita dapat dua. Jadi logik lah logik. Jadi kita lihat secara keseluruhan pun akan mengakibatkan dua momen. Kalau kita pisahkan satu persatu part, mungkin akhirnya dapat dua momen tidak balas di situ. Okay, jadi kebanyakan pelajar dia salah first di titik E ni, dia tak dapat melihat patutnya dia merujuk kepada titik E untuk kolom CD bila dia nak kira. Satu lagi ialah dia kekurangan satu lagi bending moment. Dia tak dapat lihat satu lagi kesan bending moment. Okay? Dia menyebabkan ramai pelajar yang tak dapat markah yang sangat kecil lah untuk soalan ini. Okay? Jadi akhirnya ini free body diagram dia. Sekarang determine the safety factor of the structure. So kita pergi dulu kepada rod AB. So rod AB kita start kira tadi. So RBY sama dengan FAY 6,000 kN, RBZ sama dengan FAZ itu 6,000 Newton. Manakala bending moment di titik B ni, di titik B, not E, is 600,000 Newton millimeter. Dan saya senang menggunakan unit Newton millimeter because of when you calculate sigma, okay, P over A, which is P is in Newton and A is in millimeter squared. Straight away, whatever value that you get, actually that is megapascal. Unit in megapascal. Okay, so saya tak perlu nak convert ke jadi Newton millimeter time apa? Time 10 power to 6 tak perlu. Okay, di bending. Okay, bending. Ini rumus dia. Okay, tak perlu nak disebut lagi. Sebab kamu student mechanical, patutnya pukul 3 pagi kejut, saya tanya pun awak boleh jawab. MY bagi I. Okay. So, 226.354 megapascal. And then kita ada axial load. Remember from the free body diagram, kita ada axial load. Due to FAZ, kita ada axial load. Axial load, so kita ada tegasan tegangan untuk rod AB. Rod AB mengalami tegasan tegangan. So, kita kena kira dulu luas permukaan rod, kemudian tegasan paksi tegangan di titik B adalah 8.49 megapascal. So from the table, SY yield strength for rod AB is 414 megapascal. Okay. Then the safety factor. Okay. So safety factor based on DEP theory. Okay. Kalau ikut rumus DEP theory, L SY bagi dengan sigma prime, which is sigma prime S Y sigma X kuasa 2 tambah dengan 3 tau XY kuasa 2. So for rod AB, refer back to the free body diagram. So dalam free body diagram kita tidak ada kilasan. Okay. Kita tidak ada kilasan, so meaning that tau XY ni jadi kosong, so ini pun boleh mati square ni. Jadi tinggal sigma X saja. Jadi sigma X, in that case, kalau awak bayangkan combined stress, ambil satu elemen dekat atas rod ni, ambil satu elemen atas rod ni, so basically dia kalau ambil sebelah bawah, boleh jadi dia mampat sebelah bawah ni satu, kalau kita ambil elemen sebelah bawah, kalau dari segi lenturan dia akan mampat, sebelah atas ni dia akan tegang. Okay. Dan kita ada axial dalam keadaan tegangan. Okay. Dan tegangan juga di sebelah bawah. Jadi melihat kepada keadaan ini, kita tahu keadaan ini jauh lebih kritikal lah. Yang ini lagi kritikal, titik atas lagi lebih kritikal. Walaupun tak lukis dalam solution. So from your knowledge daripada solid mechanics world,
sepatutnya kamu dah tahu di mana sebenarnya calculation itu ditujukan. Itu di titik atas rod tersebut. Dan sini critical. So the safety factor for the rod is 1.763. Okay. Now we move to column CD. So from the column CD, kita nak calculate reaction dekat titik D tadi. Okay. Okay. So kita dapat dua moment. So FAY times B dengan FAZ times C. H ialah HD 50. HD ni kat mana? HD 50. HD 50. Ya. Okay. Tak ada apa. Which HD is inilah column. So this is HD. Okay, this is HD. So HD is 50. Okay, 50 millimeter. So half of it. So ini paksi neutral. So YD is 50 over 2 lah. Ini mathematical solid mechanics satu saja. Okay. So bending moment, okay, boleh tambah sebab arah mereka sama saja, arah putaran tadi. Kita tengok dalam free diagram. Jadi total bending stress adalah 59.04. Dan kita ada, kalau kita lihat tadi kita ada daripada apa tu? Free diagram ni kita ada bending moment dan kita ada satu lagi axial stress. So in this case satu lagi load saya tinggal bagi atas ni kita ada satu load yang tinggal yang ini kita ada axial load 60 km. Saya tak perasan ada satu load lagi 90 km. Boleh jadi menyebabkan saya punya ini tadi, okay, di rod di titik E ni ada satu lagi load, ada satu lagi lah sebenarnya. Ada satu lagi. Ada satu lagi. Mengalir ke atas. Ini refer pada titik E, refer pada titik E. So F E E ni ada dua, satu yang ini dua. FE1Y ni akibat daripada yang FAY dan satu lagi FE2Y disebabkan oleh ada dua. Okay, lepas tu so kira axial, okay, axial RDY, so perlu kita hati-hati kat RDY tu kalau kita lihat daripada masalah free body diagram ni, satu menghala ke atas ditarik, satu lagi ke bawah, tolak ke bawah kan. Okay. Satu tarik, satu mampat. Jadi dia kena tolak lah FEY, FE2Y tolak dengan FE1Y lah untuk dapat what is FEY. Okay. Resultant FEY. Okay. So dalam solution ni ditunjukkan di bahagian ini lah. Okay, di bahagian ini. Okay. Baik. Jadi dapatlah tegasan paksi di titik D tu 33.6 Newton. So which is positif, dia mengalami tegangan di titik D.
Okay. Jadi kita lukis. Mula nak bagi awak faham. Okay, inilah kolom seperti yang kita lihat daripada pandangan ini. Okay, daripada pandangan ini. Okay, daripada pandangan ini. So, kita lukis kolom DD dulu. DD. Okay, ini di titik D lah. Okay, di titik D. Oh, D. Okay. Jadi kita ada axial load. Axial load itu. Axial load. Okay. Dan kita ada bending moment. Bending moment tu ialah mana? Okay, arah ni. Okay, baik. Jadi dia bertindak dalam arah itulah. Okay. Bending moment. So meaning that dia punya the stress distribution dia ialah ke sana. Okay, ke sana. Ini kosong. Sorry. Ke bawah. Jadi itulah. Okay. Jadi satu axial, satu lagi bending. Stress. Okay, so bentuk profile bending stress tu kamu dah belajar dalam solid mechanics. Okay. Jadi bahagian mana yang kita nak lihat dari sini ke di tengah ni kita minat, di sini kita minat, jadi kita berminat dekat sebelah sini. Okay, dekat bucu sini. Sebab apa kita berminat kat bucu situ? Sebab kalau kat sini satu menghala ke bawah, satu menghala ke atas, so kita tahu dia akan tolak lah. Dia akan tolak. Yang ini tolak yang ini. Atas tu positif, ke bawah negatif. So bending tolak yang ini. Yang ini kita akan plus together bagian mampat. Okay. Jadi bahagian mampat lebih kritikal daripada bahagian pegangan. Dan kritikalnya di sebelah sini. Sebelah sini. Okay. Berbalik kepada faktor keselamatan. N sama juga dengan SY bagi dengan sigma prime. So SY bagi dengan sigma X squared plus D tau XY squared. So again dalam masalah ini tidak ada quotient. Tidak ada quotient. Okay, so ungkapan ini boleh diabaikan. Maka yang ini pun boleh dimatikan. Square root dengan squared itu boleh di-cancel. Tinggal sigma X saja. Dia menjadikan SY bagikan dengan sigma X saja. Dan sigma X dalam kes ini ialah hasil tambah dua nilai. Tapi nilainya negatif sebenarnya. Negatif itu tidak kritikal. Negatif itu hanya menunjukkan sama ada dia kompresif ataupun tensile. Okey. Jadi kolom akhirnya kita dapat safety factor untuk kolom ialah 2.386. 2.386. Kalau kita lihat tadi di untuk rod safety factor dia 1.763. Okay, jadi bandingkan kedua faktor keselamatan, maka rod mempunyai keselamatan yang lebih rendah. Maka dengan itu keselamatan untuk structure ini adalah 1.763. Okay, so the structure safety factor is 1.763. So the safety factor for design requirement is 1.5. Hence the structure is safe. Okay, jadi structure safe. Selamat. Boleh faham Soalan yang ketiga, pecahan yang ketiga. Soalan yang ketiga tu, if an abuse stock, ataupun kita tambah satu stock di 500 di 550 Newton di titik A, kita nak tahu sama ada the rod is safe or fail. Jadi kita hanya perlu tambah kesan torque saja. Bila ada kesan torque, maka dari segi free body diagram untuk rod akan tambah lah. Akan tambah. Di rod. Jadi kita ada load begini dan load begini. Dan kita tambah satu portion, tak kisahlah arah mana. Okay. Arah portion tak kritikal sangat. Okay, so kita nak balas di sini, kita nak balas di sini. Sini, okay, yang ini tak berubah sebelumnya.
kita ada satu uh, bending moment. Bending moment pun tak berubah, sama seperti yang beza ni lah kita ada tambah satu lagi torque di sini. Jadi kita perlu kira torque. Kita perlu kira torque dan kemudian kita kira tegasan kilasan. Torsion stress. Torsion stress. So torsion stress is 103.745 megapascal. Okay. So from DET theory, distortion energy theory, N is equal to Sy over sigma prime. So Sy over square root of sigma x squared plus 3 tau x y squared. So in this case, kita ada tau. Okay. Tadi previous, tak ada, sekarang ada. Okay. Jadi kita masukkan nilai tau XY iaitu 103.745 ke dalam persamaan. Ambil nilai yang sebelum ini, di sini, plug ke dalam ini. So akhirnya, kamu kira kamu dapat safety factor is 1.4. So 1.4 is less than 1.5. 1.5 that we required. So the conclusion is, the structure is under the abuse stock of 550 Newton. Okay, that is the end for the first example. For 2A. Ada soalan? Doktor, saya ada soalan. Ya, ada dia. Untuk yang bawah sekali, dia yang paling bawah, kenapa ada 3 kali tau B torsion? 3 tu dari mana? 3 ni rumus. 3 ni rumus. Entah. Oh, okay. 3 tu memang sekejap. Saya buka nota saya yang lama lah. Sama saja. Okay, so kalau lihat tu dia memang ada 3. Okay, dia memang rumus dia. Okay, rumus. Okay. Baik, ada slide. Ya. Apa dia? Yang satu last soalan yang kalau ada doktor pergi kembali ke FBD tadi, FBD awal-awal tu. Ini. Saya kurang faham kenapa MAE yang distance dia adalah 125mm. Yang ni. Ayah. Dia yang kenapa kita ambil AE 125mm instead of 25mm? Begini. Sekejap saya buka satu begini. Saya nak saya main tadi. Okay. Padam dulu.
Saya dapat banyak ni. Dan saya letakkan di baik. Uh, baik. Kalau awak lihat kepada rod AB tu, rod AB saja, rod AB. Okay. So, panjang rod AB ni ialah 100 mm. Ini panjang rod A. Okay. A, B. Jadi kita jangan cerita pasal daya, kita hanya lihat pada kesan bending moment ni sebab awak confuse dengan bending moment. So, bending moment di titik D, okay, di titik D, dia pusing dalam arah lawan jam, dekat sini dia ikut jam lah. Okay, jadi MB mana? MB X, MBX. okay, MBX. Jadi sini FAY tadi. So FAY times 100. Oh, yang ni boleh nampak okay. Nama tu. Okay. Jadi sekarang ni kalau kamu nak terus pergi dekat sini boleh jadi silap lah. Okay. You kata dia nampak macam seolah-olah lupakan yang ni dulu ingat yang ni. Okay, 6 kN. Okay, 6 kN ni dia akan menyebabkan pusingan dalam arah lawan jam. Jadi dekat D ni, dalam konteks D ni, dia akan jadi dalam arah ikut jam MDX. Okay, so MDX is actually is FAY, okay, FAY time jarak dia berapa? Jarak dia berapa? 25. Is it A is 100 mm or B 100 mm plus 25? B tu. B kan? B. B. Jadi sebab kedudukan D ni dia tak sama dengan kedudukan D ni kalau kita lihat pada pandangan CT. Gitu kan? Gitu kan? Okay. So, kedudukan D di sini, kedudukan B itu di sini. Ya, jadi dia ada satu lagi certain jarak dekat sini. 25 mm. Dari sini ke sini 100 lah. Nampak tak? Jadi dekat D ni, supposedly dia darat 125 mm. Nampak tak? Jadi, bila kamu nak buat part by part, okay, jadi kamu kena refer dekat titik sini. Ini titik E tadi. Ini titik E. Okay, titik E. Jadi load ini kita pindahkan dia di titik E. Okay, load ni kita pindahkan di titik E. Cara kita pindah, kita guna konsep hukum Newton lah. Okay. Daya tindakan sama dengan daya tindak balas dan sebagainya lah. Okay. Jadi akhirnya dekat sini awak akan dapat moment dekat sini juga. Moment dekat sini tadi kan. MEZ sorry. Sama lagi dengan FAY tadi. FAY times 105. Sorry, 125. Okay.
Okay. Jadi kalau awak lihat kat sini dengan kat bawah ni dah jadi sama lah. Nampak tak? Kan sama kan? M X tadi, awak akan dapat FAY times 125 juga. Macam ni. Nampak tak? Jadi ni dengan ni sama, nampak? Dia punya magnitude dia sama. Boleh faham tak? Oh, betul. Faham eh? Oh, Doktor. betul. Ya, ada soalan lain. Ada soalan lain. FAZ tu kali dengan 75 FAZ. 6 kilonewton. FAZ. FAZ. Yang ni. Maksud kamu ni FAZ ni kan? Ya. Kali dengan itu ada itu okey, iaitu satu lagi kesan moment, satu lagi kesan bending moment. Yang ini pun akan menyebabkan kolom CD ni bengkok, melentur. Bengkok ni umum sangat perkataan melentur, CD melentur, dan FAZ juga akan menyebabkan CD itu melentur juga, dan dia melentur dalam arah yang sama. Boleh faham saya? Boleh bayangkan tak? Dia melentur dalam arah yang sama. Ini dia akan FAZ pun akan cuba pusing ke sana. FAY pun akan cuba ke arah yang sama. Nampak tak? Kedua-duanya cuba melentur pada arah yang sama. Okay. Yang soalan kamu tadi, FAZ kali berapa? 75? Dia distance dia berapa? 75? Tadi macam salin 80. Kat mana? Okay, awak kata stop kat mana? Kolom CD. Nanti calculation dia. Kolom CD kat mana? Tu C. Ni, C. So 75 kan? C is vertical length from A to D. Vertical length from A to D. Okay. So total length ialah 105. Betul tak? 105. Dari sini ke sini. Okay. Dari sini ke sini. Okay. Is 105. Okay. Jadi dalam soalan ni. Okay. Jadi baki ni dapat 80 lah. Boleh? Betul. So, jadi kat sini dapat 80 lah. Ada apa-apa soalan lagi? Okay. Ada soalan apa lagi? Kalau tak ada, kita move ke Lagi satu tu. Ya, apa dia? Yang FCY tu 90 kilonewton tu, kenapa kita ambil dekat E? Sama je C dengan E. Sebab dalam solution ni dia lain sebenarnya. C dengan yang Dr. lukis ni. Okey, baik. 90 kolom CD FY ialah kemudian saya pakai kat mana yang awak confuse kat sini Dia punya dia FCY ke FEY ke sama je? Dia sebenarnya sama je. Saya kata ni solution untuk lecturer, jadi dia hopefully dia boleh nampak lah. Dia macam ni. Okay. Okay. Boleh nampak ni rod sampai ke bawah lah. Okay. So isu ni lah awak confuse tentang nilai ni ada 90 kan. So 90 kilonewton. 90 kilonewton kan? Betul tak? 90 kilonewton Betul. Jadi sini ini titik E saya tu. Iaitu yang segaris dengan center pusat rod ini. Boleh? Ini titik E.
Jadi kalau saya lukis, saya potong separuh tau. Saya potong separuh tu dekat garisan tu. Ini titik E. Boleh? Boleh. Lepas tu dekat belah bawah dia, ni tiang separuh lagi lah. Separuh lagi lah. Boleh nampak tak? Boleh nampak? Boleh nampak? Saya Boleh potong. Saya potong sini. Jadi force kat sini, macam ni. So yang ni mesti menghadap ke bawah lah. So, 90 km. Ya. So dekat titik ni, dia akan atas balik lah. 90 km. Dia akan menghadap ke atas balik lah. Jadi ni mesti dalam keadaan seimbangan kan. Boleh faham maksud saya? Jadi itu sebab kalau lihat saya lukis tadi, yang dekat sini ni, dia menghadap dekat titik E ni, dia titik E ni titik E. Bukan titik C tau. Jadi dia menghadap ke atas. Ada ping ni dekat titik E. Dia menghadap ke atas. Boleh faham? Jadi dia menghadap ke atas. Boleh? Boleh jadi disebabkan di titik E ni dia jadi ni 90 km atas, dan tadi dia ada satu load yang kat ujung ni, ingat tak? Dia ada load kat ujung ni kan? Kat ujung ni 6 km lah. 6 ke 60? 6. 6 km. Jadi ini menghala ke bawah, maka di sini akan menghala ke atas. Dia akan menghala ke atas dengan nilai 6 km. Tapi kamu kena faham bahawa 6 km di sini adalah ini reaction. Ini action. Ini action. Okay? Ini reaction. Ini reaction. So, kat sini mestilah terbalik-balik semula ke bawah. Mesti 6 km ke atas, kat sini mestilah ke bawah lah 6 km. 6 km. Jadi itu 90 tolak dengan 6 lah. 90 tolak dengan 6. Boleh? Tak boleh lah. Kita faham Faham tak? Okey. Jadi begitu. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Kalau tak ada soalan, kita pergi ke contoh yang berikutnya. Kita pergi dulu ke 2C. Contoh 2C ni lebih menarik daripada 2B. Kalau sempat masa, kita pergi ke 2B. Okey. Ini ialah 2 kedua. Okey. So, soalan 1. Ada L bracket. Ada L bracket dengan panjang sekian lah. 700 mm, 300 mm. Soalan ni baik hati lah. Terus bagi dalam unit millimeter kan. Okay. D kabel, diameter kabel 10 mm. Dan kabel ni dipasang pada sudut 30 darjah terhadap spider bar. So spider bar ni banyak digunakan di port. Di port. Kalau awak type nanti spider bar banyak guna di pelabuhan. Okay. Jadi spider bar ni dalam contoh soalan ni dia menggunakan spider bar mempunyai keratan rentas berbentuk segi 4 tepat lah. Okay. Lebar dia 40, segi 4 sama, dia 40. Panjang dia ialah 250 mm, yield strength 300 megapascal. So maksudnya dia dah bagi siap-siap lah. Dah bagi siap-siap. Strength ni pun dia bagi siap-siap. Ada 3 bahan. Satu L bracket ni, L arm ni. Kemudian ada kabel yang kedua, dan yang ketiga adalah spider bar. Jadi ada 3 komponen. Ini kita katakan lifting mechanism. For engineering analysis purposes, a lifting mechanism is represented as in figure Q1. The lifting mechanism comprises of lifting structures, cable and spider bar. The size and material properties
of components are shown in figure Q1. So, soalan pertama, awak dah boleh jangka, iaitu melukis gambar rajah badan bebas. Draw the free body diagram and the magnitudes of load for spider bar, cable, lifting, structure individually. Kedua ialah determine the maximum load P for lifting structure. Apakah nilai P yang paling besar dibenarkan bertindak supaya structure ini tidak gagal. Due to static load, with safety factor of 2 using distortion energy theory, note each component will have different capacity lah kan. Ini bagi tak bagi pun awak tahulah. Jadi awak perlu menyatakan semua load itu dalam sebutan P. What is the maximum load to be applied to lifting mechanism? Sebelum kita pergi pada solution, kita ada spreader bar. Spreader bar ni kat ujung ni dia angkat barang lah dekat sebelah kontainer ni. Satu kontainer tu dia nak angkat. Dia akan ada kabel. Ini pun ada kabel. Lepas tu dia akan pakai spreader bar. Dia akan pakai spreader bar. Kemudian ada kabel baru sama je lah. Soalan saya lah pada spider bar ni, apakah jenis beban yang ditanggung oleh spider bar? Apakah jenis beban yang ditanggung oleh spider bar ini? Spider bar saya tak nak. Awak dah belajar. Ada beberapa jenis beban kan? Ada axial, ada motion, ada apa lagi? Bending, ada kilasan, apa lagi? Tegangan, mampatan. Baik. Soalan saya, spider bar ini menanggung beban apa? Besar sikit rajah ni. Spider bar ni menanggung beban apa? Apa beban yang tahu? A, bending. B, motion. C, shear. Direct shear. D, tension. E, compression. Itulah. Nak tambah F pun boleh lah, buckling. Buckling. Ignore lah buckling. So, kita akan panggil seorang-seorang. Kita jawab soalan ni. Aaron, apakah beban yang kamu jangkakan ditanggung oleh spider bar bahagian ini? Lihat kepada itu. Jadi ini kabel. Dia akan sambung dengan kabel. Dia akan sambung bawah kabel. Pada kabel. Kabel kalau daya bertindak tu, daya itu akan ikut kabel tu lah. Okay. Aaron, bending, torsion, shear, tension, compression. Tension. Tension, baik. Amirul, bukan Amirul Hazim, Amirul. Amirul.
Yes, doktor. Apa dia? Apa dia? Apakah load yang ditanggung oleh spreader bar ni? Bending, Tension. tension. Ikut jawapan error ni. Amirul Hazim. Ya, betul. Apa jawapan awak? Compression. Amirul Hazim, compression. Okay. Daryl John. Tension, doktor. Tension. E. Kon Chun. Tension, doktor. Faiz Yaakob. Bending. Bending. Okay. Ikhtiar. Torsion. Torsion. Jacob. Tension, doktor. Tension. Johnny. Compression, doktor. Compression. Okay. Ko Xiao Wei. Bending, doktor. Bending. Ko Kah Mun. Tension. Lim Jin Yang. Bending. Muhammad Zul Fadli. Bending. Bending. Muhammad Faik. Bending, doktor. Muhammad Firdaus. Muhammad Firdaus. Ni Muhammad Firdaus. Tidur depan komputer lah. Muhammad Ifat. Muhammad Ifat ni. Muhammad Rizwan. Ya, saya, doktor. Mana satu? Bending. Kamu apa Rizwan? Okay. Seorang lagi ni Muhammad je nama dia. Muhammad MUHD je. Saya doktor. Jawapan kamu? Fazil. Fazil lah. Okay. Saya pilih bending doktor. Pilih. Bending. Kenapa bending? Kenapa bending? Sebab force dia dulu kat ujung. Saya rasa macam nampak macam ada bending kat situ. Baik. Muhammad Nizam. Bending. Satunya tu NINS ni apa? NINS. Apa nama kamu? Ni. Okay. Ong Tin T. Tension. Tension. Okay. Syah Indrawan. Ya, doktor. Load apa? Bending. Bending. Kenapa bending? Sebab force P tarik ke bawah. Okay. Tai Yao Wen. Tension. Tension. Zuhair. Compression, doktor. Apa dia? Compression. Okay, so ada tiga orang compression. Amirul Hazim, Ko Xiao Wei dengan awak. Okay, kenapa compression? Zuhair, kenapa compression? Sebab saya tengok based on macam force dekat kabel tu dengan dia yang base force kat kabel tu yang force triangle dekat yang kabel tu dengan pula yang force yang tarik kat dia dengan force yang tarik kat dia dengan force yang P dekat bawah tu, dia yang tarik kat bawah tu, so macam dia akan force tu kan ke spreader bar tu. Saya Okay, right. Okay, semua dah meneka, so kita lihat free body diagram. Okay, so kita lihat jawapannya akan dijawab melalui free body diagram. Okay, baik.
So, kita pergi ke bahagian yang kabel ini. Okay? Kabel ini. Dekat titik ini. Boleh? Boleh? Baik. Di sini ialah akan menanggung 2P. Di sini di L bar ni dia mesti tanggung 2P bawah. Sebab ni P, ini P, dia mesti tanggung 2P. Kalau awak cabut kabel tu dia mesti tanggung 2P bawah. Okey, sebab yang tarik ke bawah total ni 2P. Okay. Sudut dekat sini is 30. Sudut sini 30 macam ni. 30. So sudut dekat sini is 60 lah. Dan kita tahu dia bentuk sini pun 30 juga. Okey, 30. Jadi sudut dalaman ini 30. So sini mesti 60 lah. So bila dah sini 60, ni 60, ini 60. Apa yang kita boleh katakan? Basically is load yang ada pada kabel ini is 2P juga. Load ini adalah 2P. Okey, load itu adalah 2P. Itu gambar rajah yang saya lukis ini. Okey. Nampak jadi sudut sini 2P. Sini 2P. Jadi kalau kita leraikan komponen ini, kita akan lihat 2P sin 30 darjah. Kita dapatlah komponen titik apa ni? Titik A lah. So let's say sistem pasti kita lah X, Y, and Z. So AZ, okay, AZ is 2P sin 30. Okay. So 2P sin 30 bersama dengan apa? 2P setengah. So dia dapat P lah. So meaning Z kalau awak dapat P kat sini. Okay, P kat situ. Yang sama lah sebelah sini. Jadi awak akan dapat P. Okay. So P kat bawah, P dekat atas. Basically dia berada dalam keadaan keseimbangan. So this P tidak memberi kesan kepada structure ini dari segi aspek bending sebab dia dah balance dengan yang di atas. Jadi kalau kita cari A dalam arah Y, AY, so AY is 2P cos 30. Okay, ini ada certain value lah. Okay, so sama juga sebelah sini. So this one will be cancelled. This one will be cancelled. So at the end of the day, awak akan dapat dua daya. So this is point B, so this is B1. So spreader bar tu akan menanggung kesan mampatan sahaja. Okay, kesan mampatan. Dia tidak menanggung kesan lenturan. Dia tidak menanggung kesan kilasan. Ada 3 jawapan tadi kan. Lenturan, tegangan satu lagi. Jadi dia tak menanggung kesan tegangan. Okay. Jadi jawapannya adalah mampatan. Bar tu hanya menanggung kesan mampatan. Jadi dia jadi satu alat mekanisme yang simple. Seperti yang saya sebut, sama ada section 27, 21, saya pun lupa. Saya pernah bertanya dengan soalan beban mana yang merisaukan. Saya tanya pada section ni, saya pernah tanya tak soalan tu?
jika kita ada 4 jenis beban bertindak, beban mana yang paling merisaukan? Pernah kan? Jadi dalam kes ni tidak ada bending. Kan? Tidak ada bending. Dia hanya menanggung spreader bar tu, dia hanya menanggung compression load. So, kita akan pastikan bahawa spreader bar ni tidak mengalami buckling. Okay? Itu saja. Jangan dia sampai buckling. Jadi jangan banner dia jadi tiang langsing lah, ataupun slim rod tu, dia menanggung beban ampatan. Okey. Dan sekaligus awak tahulah bahawa di L ini, di struktur L ini akan menanggung 2P. 2P mengalir ke bawah. Okay. Dan apa di kabel sini 2P dan bawah ni P. Okay. So that is the free body diagram for this problem. Okay. Okay. Ada apa nak tanya setakat? Tak ada tak ada, kita proceed yang seterusnya. Jadi kita kira kabel tension. Okay. Kabel. So F kabel 2P, spreader bar, okay. F kabel, jadi dia compressive load dari 1.732P. Okay. F dalam kabel 2P, spreader bar ada 1.732P. Untuk structure ni di hujung sini, ada daya receh 2P. Okay. Saya lukislah. So di hujung sini ada, sini jadi 2P, maka di sini hujung ni ada 2P lah. Okay, ada 2P. Kemudian kita ada daya ni ke bawah, ada ini moment dan kita ada torsion. Ini di sana, di sana. Kita ada M about Y tadi dan M about X ini. Jadi ini ialah 2P times jarak ni lah. Okay. 2P jarak ni. Jarak tu diberikan kan 700 mm. So 2P times 700. Okay. Dan satu lagi ialah 300. Okay. So 2P times 300. Okay. So awak akan dapat satu adalah 1400 P dan satu lagi 600 P. Newton millimeter. Okay. Semuanya dalam sebutan P. Okay. Kabel. Cari luas kabel. Jadi safety factor dia adalah N ialah equal to 2. Diberi dalam soalan. N sama dengan 2. Akhirnya awak dapat bahawa P yang dibenarkan maksimum untuk kabel inilah 817.477 Newton. Okay. Dibenarkan bertindak pada kabel. Kemudian spreader bar sama juga. Okay. Akhirnya menggunakan formula N sama juga dengan SY bagi dengan DET teori. Okay. Yang dibenarkan, P yang dibenarkan ialah 138,564 Newton. Okay. Manakala structure L bracket, kita kena combine ketiga load menggunakan yang ini. Ini sigma 1 Meisen. Saya guna simbol EA, equivalent. Okay. Equivalent stress. Ini dapat 1 Meisen stress. Okay, so dapat 0.015P. So akhirnya untuk bracket itu, L bracket tu, P-nya ialah 11,504.97 Newton. So kita choose the lowest P sebagai P yang maksimum dibenarkan bertindak. So kita ambil kabel P daripada kabel. Okay, kita tak boleh ambil nilai yang paling besar ni. Kalau kita ambil nilai paling besar, letak pada kabel, putus kabel. So kabel hanya selamat sehingga load 9,817.5 Newton saja. Jadi
The highest P ialah 9,000. 813. So that is the answer for soalan yang spesifik. Ada apa-apa pertanyaan? Untuk soalan ini. Okay. Tak ada. Kita move ke soalan kedua, B. 2B. So, soalan 2B ni agak panjang. Okay, kita ada lebih kurang setengah jam. Kita akan cuba speed sedikit. Okay. So, ini soalan pada 2018-2019 semester kedua. So, ada pemberat di sini 100 kg. Baik. Dalam contoh ini kita ada bearing A, di bearing C, dan kita ada shaft A, B, C, D. Kemudian kita ada arm DE dan arm D. Dia pakai F AG lah. Okay, EG. Kita ada beberapa, dan kita ada puli kat sini, ada pemberat 100 kg. So kita nak cari soalan pertama mungkin tu minta cari what is the value of F. Okay? Apa nilai F. Okay. So a pulley lever system as shown in figure Q1 is used to raise a load of 100 kg and supported by two ball bearings at A and C. Consider the system is in static equilibrium condition. The material of the shaft is AISI 1045 volt and the factor of safety is 2. Okay. Soalan pertama ialah find the force at the lever. To draw the shear force diagram, bending moment diagram, and torque diagram of the shaft. Find the diameter of the shaft ABCD based on the distortion energy theory DET. How will the diameter of the pulley affect the diameter of the shaft? State your engineering judgment here. Okay. So, jadi soalan ini berminat kepada shaft. Okay. Shaft. Okay. Shaft. Boleh? Dia berminat kepada shaft. Jadi maksudnya kita akan tanggalkan bearing, kita akan tanggalkan DE dan CG, kita tanggalkan puli dan juga pemberat ini. Okay. Kita hanya tinggalkan shaft A, B, C, D saja. Okay. Boleh Saya buang ni. Sekejap. Lalu nak di situ. Boleh? Baik. Jadi sekarang kita nak tinggalkan shaft ABC saja. Ini. A, B, C, and D. Boleh? Okey, macam mana saya nilai F? Nilai F ialah kalau kamu lihat daripada pandangan ini, kamu akan dapat selesai. Kalau lihat daripada pandangan lain, kamu tak boleh selesai. Jadi, kalau kamu lihat daripada pandangan ini, kamu akan lihat kita ada shaft ABCD, kemudian kita ada lengan DE dan ED diletakkan load F. Dan di sini ada puli. Okey, ada puli dikenakan dengan load 100. Ini ada jarinya ialah 25 mm. This is 120. Okay. So what is F? F is equal to 180 times 9.81 times 20. Okay, so you dapat F. As simple as that. So soalan ni ada student tak boleh nak jawab. Puas dia buat cari moment dekat state A lah, cari moment dekat state B lah.
Hadap, tak dapat jawapan. Okay. So F, itu nilai dia. Okay. So yang ni awak boleh calculate sendiri lah. Baik. Jadi kita dah tahulah. Dalam cerita ni kita tahulah nilai F tu apa. Okay. So dekat sini lah lebih kurang 981 Newton. Atau tidak. Okay. Jadi sekarang kita tanggalkan bearing A, kita tanggalkan bearing C, kita tanggalkan puli. So apa yang ada di puli ialah satu load. Kalau kita ada puli dekat sini. Okay. Ini puli 981. Di tengah puli. Okay, tengah puli. Jadi tengah puli ni akan ada reaction sebanyak 981 juga menghala ke atas. Dan 981 ni akan memusingkan dia dalam arah lawan jam. Jadi di titik tengah puli ni akan ada moment untuk seimbangkan dia. Okey, ada N, B, tempat kuba lah X. N, B, X. Okey. Jadi di titik B ni, maka di titik B akan ada daya sebalik daripada daya ini. Nilainya 981 dan ada portion di situ. Nilainya X. Boleh kira lah. NDX ni bersamaan dengan 981 times 5 km. Soalan nilai dia. Okay. Baik, kita dah tanggalkan puli kat situ. So, sekarang kita nak tanggalkan komponen DEF. So, kalau kita lihat komponen DEF tu, dia sebenarnya ialah bentuk L. Okay. So, kita ada F dekat sini. So, what is the reaction dekat sini? Kita buat macam tu. Kita ada reaction menghala ke atas. Okay. So, dekat itu point D, kita akan ada dy lah. dy. Z. Okay. Okay. Kemudian F ini akan menyebabkan lenturan dalam arah ini. Okey, akan menyebabkan lenturan dalam arah tu. Di sini akan ada lenturan sebalik ini, untuk seimbangkan. Jadi M D arah X. Okay. Dan satu lagi ialah ini juga menyebabkan lenturan terhadap paksi ini, terhadap paksi sana, X. Ada satu lagi lah terhadap paksi yang sana, ini. Paksi Y. Paksi Y. Jadi kat sini akan ada momen yang sebaliknya, N, D, Y. Jadi sekarang kita pindahkan dia kat titik D ni, kat titik D sini, tentulah ada arah yang sebaliknya, DZ dalam arah tu. Jadi dalam arah ikut lawan jam, kat sini dalam arah ikut sebalik. Okay. And di X, ini dalam arah lawan jam, di kat sini jam. And so now sekarang kita dah tinggalkan shaft A, B, C, D. Semua daya-daya luar kita dah pindahkan ke titik D. Kat puli kita dah pindahkan ke titik D. Barulah kita boleh analisis shaft A, B, C. Jadi next task adalah kita mencari bekas tindak balas. Jadi kalau kita lihat daya dalam arah dekat begini, daya ini, dekat sini kita agak jadi ada R, A, Z dalam arah atas, ini R, C, Z dalam arah atas. Okey, dan kemudian kita ada torsion. Ini dah dihantar ke sini, nampak eh? So MDX, jadi bahagian AB tidak mengalami sebarang torsion. Torsion hanya berlaku daripada B ke D sahaja. Kemudian dekat ujung D ni dia ada bending. Dia ada external bending.
M dy. Okay, ada M dy tambahan. Okay, kita tidak ada daya dalam arah paksi yang lain. Okay, daya dalam arah X tidak ada, daya dalam paksi X tak ada, Y pun tak ada. Yang ada hanya daya dalam arah Z. Okay, jadi itu lakaran. Kita balik semula kepada ini. Okay, ini nilai F tadi. Saya tertinggal tadi. F ni tertinggal. Okay, F times 130. Sama juga dengan 100 times 98.1 times 25. So F is 100 times 9.81 times 25 bagi dengan 180. Dapat nilai lah kat sini kan. Okay. So ini nilai dia. Okay, 2 point. Okay. Okay. Kemudian lukis gambar rajah daya Ricci, bending moment dan torque diagram. Okay. So saya assume kamu boleh tentukan daya tindak balas di A dan C. Okay. Kamu dah belajar berulang kali di statik, solid mekanik 1, solid mekanik 2. Jadi saya tinggalkan itu untuk kamu selesaikan untuk dapat nilai AZ dan juga CZ. Ingat tadi kita ada balik kepada lakaran ni. Kalau kita pandang daripada pandangan ini, kita ada satu external bending moment. So itu ada di sini. Okay, ada di. Okey, lukis gambar rajah 350.36 Newton sudah naik dengan nilai 350.36. So, di hujung ini ialah 500 titik ini ditambahkan dengan 981, tambahkan 981, dia akan turun ke bawah sebab anak panah menanda ke bawah. Dia turun ke bawah dengan nilai 981 tolak 350.36 dapat negatif lah. Okay, negatif 6.643 bergerak ke atas. Di titik ini nilainya 805.82. Jadi nilai ini titik ini ditambahkan dengan 805.82 dapat ini. So, di hujungnya 17518. 0.18 meter. Tapi pasti balik semula ke kosong. Okey, itu ialah gambar rajah daya Ricci. Kemudian momen lentur daripada luas bawah graf ini. Okey. Luas bawah graf ini. Kamu boleh kira dapatkan titik ini, kemudian dapat titik ini, semua titik ini salah, patut bukan 210. Okay. Baik. Kita dalam kes ini kita lihat shaft itu mempunyai kereta rentas yang seragam daripada titik A ke B ke D. Jadi kalau kita kira bending moment di situ maksimum, maka critical titik kritikal berlaku di situlah. Okay. So melihat kepada magnitude ini tanpa melihat kepada tanda dia positif atau negatif, so titik ini paling kritikal lah berbanding dengan yang ini. Okay. Ini 42,000 dan ini 52,000. Titik kritikal adalah di titik B. Okay, di titik B. Di moment max. Okay, sini. Torque seperti yang saya sebutkan tadi dipindahkan daripada titik B ke titik D. So dekat bahagian ni tak ada torque. So jangan nak kira tau sama PR over J dekat bahagian ni. Kalau kira saya terus pangkahnya. Okay, menunjukkan tak faham lah. Okay, ini adalah penyelesaian badan bebas, badan bebas. Saya tak perlu nak sebut di situlah. Okay. Kemudian kita tahu tadi maksimum moment di titik B. Okay. So
So di titik B tu ada torsion, ada bending. Okay. Tak ada axial load. Okay. Tak ada axial load. Jadi kita kira bending stress. Okay. Dan kita kira torsion stress. Torsion stress. Dalam sebutan D. So masukkan dalam formula tegasan Moore-Michael, sigma E ni equivalent stress ataupun sigma prime lah, sebab nak buat dalam MATLAB simbol ni tak boleh nak buat prime. Jadi dapatlah 5.773 times 10 power to 5 over D cube. So safety factor is 2. Okay, SY daripada table di belakang buku 414. So akhirnya dengan penyusunan semula rumus, awak dapatlah D 14.076 mm. Okay, itulah saiz shaft yang dibenarkan pakai. Selamat. So soalan yang ketiga, as the diameter of the pulley increase, it will produce higher value of torsional stress. Okay, and equivalent stress of the shaft, hence the diameter of the shaft should be increased to avoid failure. Okay, dia nak lihat hubungan saiz pulley dengan stress apa jadi. Jadi tak perlu ada pengiraan apa-apa, kamu hanya perlu explain dengan ayat sahaja. Okay, that is the end for the third example today. Ada apa-apa soalan nak tanya? Saya akan share ketiga-tiga contoh ini di dalam Telegram. Telegram. So, saya akan bagi assignment. Saya boleh tak? Start lah dah. Boleh tak? Kita rasa ini saya akan bagi ini sebagai latihan. Ini juga adalah sebenarnya soalan-soalan yang lalu, soalan-soalan yang lalu. Untuk kamu selesaikanlah. Soalan yang dah susah tadi, Okay, jadi saya akan bagi dua soalan assignment. Jadi selesaikan. Okay. Hantar hari Sabtu lah. Next week kita dah mula masuk topik baru, iaitu design of mechanical failure prevention due to cyclic loading, bebanan berkitar. Baik, ada apa-apa soalan yang ingin ditanyakan daripada dua soalan? Tak ada, Okay, baik. Jadi saya snap dulu kedatangan ni. Okay. Kalau tak ada apa-apa soalan, kita jumpa minggu depan. Baik, terima kasih kelas. Saya ada. Terima kasih doktor. Sama-sama. Thank you, doktor. Terima kasih, Ada. Sama-sama.